Okay, Assalamualaikum kelas. So, apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Okey kan? Okay, so now minggu ni kita akan sambung. Ini adalah last subtopik kita untuk tajuk unit 5, iaitu tajuk wang. Okay, untuk subtopik ini kita akan belajar tentang apa dia aset dan apa dia liability, apa dia faedah, dan terakhir sekali apa dia cukai perkhidmatan. Okay, 4 benda ni kita akan belajar ya. Okay, next. Apa objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah kita akan kena tahu apa dia maksud aset dan liability, faedah, cukai dan perkhidmatan. Okey, ada 4 benda yang kita kena tahulah yang Miss cakap tadi awal-awal tu. Dan juga kita akan menyelesaikan masalah harian yang melibatkan 4 benda tadi. Okey, boleh kan? Seterusnya, apa itu aset? Okey. So, apa itu aset kelas? Aset ni adalah apa yang dimiliki seperti wang tunai dan harta benda. Okey. Ini ada beberapa contoh aset, iaitu yang pertama adalah wang tunai, seterusnya simpanan ataupun pelaburan. Okey, contoh kalau kamu melabur di ASB kah ataupun kamu menyimpan duit di Maybank kah, itu adalah dikira sebagai aset. Kemudian rumah, okey, rumah adalah aset. Okey, barang kemas pun adalah aset dan juga kereta pun adalah aset. Okey, boleh faham kan? Maksudnya aset ni macam kiranya harta lah yang kita ada. Okey, harta yang mempunyai nilai. Okey, seterusnya liability pula. Liability ni adalah tanggungan keuangan atau hutang. Okey, kalau tadi adalah kita punya harta, liability ni adalah hutang. Okey, ini ada beberapa contoh hutang, iaitu antaranya adalah hutang kad kredit. Ya, dia hutang. Sudah namanya kad kredit mesti hutang. Sebabnya kebanyakannya orang muflis sebab kad kredit. Kenapa kad kredit ini dikatakan hutang? Sebab kad kredit ini sebenarnya kita guna dulu tu kad tu at the end of the month, pada akhir bulan tu kita akan bayar dengan bank. Itu adalah sistem kad kredit. Kemudian ansuran rumah. Tadi Miss kata rumah tu adalah aset. Iya, rumah tu adalah aset kalau sudah habis bayar. Okey, tapi kalau belum habis bayar, masih kita membayar bulan-bulan, itu dikira sebagai hutang kita, masih dikira sebagai liability. Kemudian ansuran kereta, sama macam tadi, kereta tu adalah kita punya aset. Tapi kalau sudah habis bayar, kalau belum habis bayar dikira sebagai hutang. Dan kemudian cukai. Okey, cukai setiap tahun mesti akan kita bayar mengikut berapa persen yang perlu kita bayar. Itu adalah liability, hutang, tanggungan keuangan atau hutang. Next. Okey, ini ada contoh tentang pengiraan aset dan liability. Sorry ya, this one mana titik ni? Okey, Allah. Okay, sorry, this word ni sebenarnya I. Kalau bahasa Inggeris dia Y. Okay, now, ini ada contoh, ada pendapatan tahunan Encik Latif. Satu lagi adalah pendapatan tahunan Encik Faris. Okay, Encik Latif dan Encik Faris. Okay, pendapatan orang dua ni sama je, RM51,000. Si Encik Faris pun RM51. Okay, contoh soalan. Dia katanya, hitung jumlah aset dan liability Encik Latif dan Encik Faris. Okey, kalau jumpa soalan macam begini, dia tanya kamu kira jumlah aset dan juga liability si Encik Latif dan juga Encik Faris. Okey, sorry, this one bukan A ya, this one adalah B. Okey, untuk soalan A. Okey, untuk soalan A ni, kamu kena kira dulu si Encik Latif. Bahagi dua ya, bahagi dua. Satu si Encik Latif dan satu lagi adalah si Encik Faris. Okey, letak Encik depan dia. This one adalah untuk si Encik Latif. Okey, kemudian Encik Faris, kira aset dia. Tengok, this one adalah Encik Latif dahululah kita buat. Ini adalah aset dia. Dia ada rumah, dia ada simpanan tetap dan dia ada kereta. Okey, berapa jumlah aset dia ni? Jadi buat tulis aset sama dengan RM 90,000 tambah RM 30,000 tambah RM 40,000. Okey, so buat macam biasalah, buat bentuk lazim. Okey, akan dapat berapa jawapan aset. Sama juga macam si Encik Faris. Buat juga aset dia. Okey, tengok Encik Faris pula adalah yang ini. Okay, kita tukar color, guna warna hijau. Okey, si Encik Faris aset dia 90,000. Kemudian tambah dengan simpanan tetap dia. Dia pun ada simpanan tetap iaitu 10,000.
Dan juga dia ada kereta yang berharga 20.000. Kemudian buat macam biasa, buat bentuk lazim dan akan dapat nilai aset. Same goes to liability. Oke, sama juga. Buat juga liability. Sambung sini ya, di kertas kamu tuh. Kenapa nih? Bisa tak nampak di mana dia punya. Oke. Anak panah. Sorry. Oke, sambung pula. Sini adalah liability. Oke, liability untuk si Encik Latif berapa? Oke, 60.000 tambah 20.000 tambah 18, dan kemudian di sini liability untuk si Encik Faris. Tadi Encik Latif, ini Encik Faris berapa? Tambahkan ke semuanya. Oke, settle soalan A. Seterusnya untuk soalan B, siapakah yang mempunyai aset dan liability yang lebih? Oke, antara tengok, kiralah berdasarkan jawaban tadi, compare, bandingkan aset sama aset si Encik Latif dengan aset si Encik Faris, siapa yang lebih, dan juga liability Encik Latif ataupun Encik Faris tadi siapa yang lebih banyak. Oke, yang lebih itu yang lebih banyak. Oke, senang saja. Seterusnya faedah. Oke, faedah. What is faedah? Faedah adalah sejumlah wang yang diperoleh atas simpanan wang di bank. Oke, nama lain untuk faedah adalah bonus ataupun dividen. Kita sudah pernah belajar kan tajuk faedah nih. Kita pernah belajar, pernah jumpa ayat faedah nih. Itu di tajuk sebelumnya, yaitu tajuk peratus. Tahu kan? Oke, ini ada contoh. Oke, ini ada contoh soalan faedah. Oke, boleh tengok di sini soalan faedah. Ben mendapat pinjaman pendidikan berjumlah, pinjaman dia berjumlah RM 150.000 dengan faedah ini adalah peratus faedah sebanyak 2% setahun. Berapakah faedah yang perlu dibayar oleh Ben dalam tempoh 5 tahun? Dia dah bagi tahu sini, tempoh dia 5 tahun. Oke, now apa formula faedah? Oke, formula faedah adalah berapakah faedah yang perlu dibayar oleh Ben dalam tempoh 5 tahun? Oke, sekarang untuk kira faedah, formula dia adalah peratus faedah darab dengan pinjaman darab dengan tempoh masa. Oke, now peratus faedah dia berapa? Sama aja macam yang sebelum ni. Oke, contoh Miss simpan duit di bank. Oke, kemudian bank bagi Miss faedah sebanyak 5% setahun. Oke, berapa wang simpanan Miss yang Miss dapat? Oke, dalam hal ini pula adalah bank tu yang bagi pinjam kepada si Ben ini, yang dalam soalan ni. Oke, jadi bila bank bagi pinjam dengan kita akan ada faedah ataupun ada bunga yang perlu kita bayar. Sebab bank tu sudah kasih kita pinjam. Macam kita pinjam dengan Along, begitulah, akan ada bunga yang perlu kita bayar. Oke, sama juga. Jadi cara kira faedah dia sama aja. Kena ada peratus faedah, kena ada sejumlah wang, dan ada tempoh masa. Oke, now jumlah faedah dia, peratus faedah dia adalah 2%, darab dengan pinjaman dia adalah 150.000, darab dengan tempoh masa dia adalah 5 tahun. Miss, sebelum ni tidak pun tempoh masa, sebab sebelum ni cuma setahun, jadi tidak perlu darab dengan setahun. Apa-apa darab dengan setahun sama juga nilai asalnya tadi sebelum ni darab. Oke, Miss ada cakap. Oke, seterusnya cukai pendapatan. What is cukai pendapatan kelas? Cukai pendapatan adalah cukai yang perlu dibayar ke atas perkhidmatan yang disediakan oleh perniaga tertentu seperti hotel atau restoran makanan segera. Ini atau ya? Sorry. Oke, so di sini ada satu receipt Starbucks. Oke, disandakan. Oke, bila kita tengok di receipt ini adalah pembelian dia. Tengok bahagian sini, subtotal, dekat subtotal akan ada dia tulis 6% service tax. Apakah situ? Ini 6% service tax. Ini adalah cukai perkhidmatan dia. Oke, macam mana mau kira? Cara kira cukai perkhidmatan adalah jumlahnya nih, ini berapa tu jumlahnya? RM RM50.85. Oke, darab dengan 6%. Itu adalah cukai perkhidmatan. So, kita selesaikan RM. Oh, Allah.
RM RM50 85 sen darab dengan 6% sama dengan 6/100. Baik, kalau macam begini tidak sini tidak sifar, so kena buat bentuk lazim satu-satu lah macam biasa. Oke, so nanti kamu akan dapat nilai 6% itu adalah RM3.05 dan kemudian ditambah dengan jumlah asal sebelum ditambah teks. Selepas tambah teks dia akan jadi RM3.90. Ini ada satu contoh soalan yang mana nampak ni chicken chop. Harga satu set makanan seperti gambar di sebelah ialah RM15.90. Harga dia ni RM15.90. Cukai perkhidmatan yang perlu dibayar ialah 5%. Berapakah jumlah harga yang perlu dibayar? So, untuk kira cukai pendapatan adalah peratus cukai pendapatan, ini tulis ringkas ya, CP darab dengan harga. Oke, sama dengan, sekarang peratus cukai pendapatan berapa? 5% darab dengan harga dia RM15.90. 5% sama dengan 5/100 darab dengan RM15.90. Oke, so buatlah macam biasa, buat bentuk lazim. Ini kan boleh potong kan, ada sini sifar ujung dia. Potong sini satu, potong. So yang tinggal adalah 5/10 darab dengan RM 15/9. Oke, so buat bentuk lazim macam biasa. Dapat jawapan hasil daripada cukai pendapatan ni. Untuk dapatkan jumlah yang perlu dibayar. Oke, jumlah yang perlu dibayar adalah harga asal tambah dengan cukai pendapatan. Oke, so harga asal dia tadi RM RM15.90 tambah dengan cukai pendapatan yang kamu cari di bawah ini tadi. Jawapan ini bawa ke sini. Boleh kan? Nanti Miss mau kamu buat sendiri. Oke, next. Selesai sudah untuk topik ini. Kemudian ada beberapa latihan. Oke, sekarang soalan yang pertama tadi Miss mau kamu buat yang pasal aset dan liability. Soalan yang kedua Miss mau kamu selesaikan juga sampai akhir. Dan yang ketiga tadi yang cukai pendapatan. Lepas tu yang ini ada lagi 3 latihan tambahan. Oke, so that's all. Seperti biasa, Miss bagi masa untuk siapkan kerja ni sampai hari Ahad. Miss akan ambil kehadiran. Jadi nanti buka sekolah, siapa yang kehadiran dia penuh daripada minggu lalu, Miss akan bagi sijil. Oke. Dengan syarat 100% kehadiran. Kalau sekali tak hadir, Miss tak bagi. Mesti semua. Hari-hari mesti hadir. Okay, that's all daripada Miss. Apa-apa soalan, you can ask me in the group. Okay, jangan malu untuk bertanya. Okay, tu je. Good luck dan Miss ada bagi tahu akan buat ujian pada hari Rabu. Sama ada hari Rabu atau hari Jumaat. Antara 2 hari itulah Miss akan buat ujian. Okay, itu sahaja kelas. So, don't you forget to submit your assignment. Okay, this one adalah kamu punya tugas sana, tolong buat. Okay, bye, good night.